semua, kembali lagi kita ke rancangan Pita Podcast. Pada episod kali ini, kita bersama dengan Cik Alia Fatin daripada Penolong Pendaftar Unit Penilaian dan Convocation UiTM Cawangan Sarawak. Tajuk Pita Podcast kita pada kali ini ialah tentang final exam, iaitu Do dan Don'ts. Jadi Cik Alia, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Dah makan Cik Alia? Dah. Sihat? Sihat. Okey. Jadi untuk Pita Podcast kita pada kali ini, saya akan bertanyakan serba sedikit kepada Cik Alia tentang final exam untuk pelajar UiTM Cawangan Sarawak. Jadi soalan saya pertama, bolehkah Cik Alia terangkan serba sedikit tentang latar belakang Cik Alia? Okey. Pertama sekali, saya ucapkan terima kasih atas jemputan daripada pihak Pita Podcast bagi sesi pada kali ini. Tentang diri saya sendiri, saya telah berkhidmat di UiTM Cawangan Sarawak, khususnya di bahagian hal ehwal akademik dan antarabangsa. Telah hampir masuk 4 tahun. Dan memang ditempatkan di unit penilaian akademik dan convocation, ataupun erti kata lainnya unit exam lah, yang bertanggungjawab untuk menjaga peperiksaan akhir di UiTM Cawangan Sarawak. Dan asal Kuching, dan juga merupakan salah seorang alumni UiTM sendiri. Dulu Cik Alia ambil kos apa dekat UiTM? Dulu saya merupakan graduan daripada Fakulti Sains Kesihatan dalam bidang fisioterapi. Fisioterapi dekat UiTM? Puncak Alam. Oh, Puncak Alam. Yes. Okey, jadi kiranya Cik Alia lepas dah graduate, terus dia lepas graduate tu ada liku-liku perjalanan kita, ada mencuburi beberapa bidang pekerjaan yang berbagai untuk kita dapatkan pengalaman. And then after a few years ada rezeki, then come back to UiTM. Kita come back to UiTM untuk kita memberi semulalah kepada UiTM sumbangan. Yes, betul. Okey, jadi bercakap mengenai final exam, kita tahu bahawa ada setengah pelajar lah, dia macam tak ikut peraturan semasa final exam. Dia orang macam ingkar. Contohnya dia orang meniru, dia orang bawa notes, bawa handphone. Jadi mungkin apakah pandangan Cik Alia tentang student yang kira ingkar arahan, ingkar peraturan? Selama saya telah menjaga unit penilaian akademik ini since almost 4 years ago, kita memang di bahagian unit penilaian akademik kita dah jumpa macam-macam kes. Kita panggil kesalahan kata tertib akademik pelajar sewaktu peperiksaan akhir. So kes-kes pelajar-pelajar macam ni bukan setakat kita jumpa yang bawa nota, ataupun student selalu panggil toyol, bawa nota, ataupun dia bawa peralatan elektronik such as handphone dan sebagainya untuk masuk ke dalam dewan dengan tujuan-tujuan yang tidak baik inilah. Jadi sekiranya tertangkap, benda tu bagi saya sangat malang lah dan sedih. Sebab when it happens, kita sebenarnya kesian kepada pelajar tersebut dan juga mungkin ibu bapa. Sebab kalau memang tertangkap, memang sah-sah meniru, of course ia akan melibatkan hukuman tata tertib. Sepertinya kita belajarkan digantung pengajian dan sebagainya. Di mana perkara ini satu, of course lah dia akan memalukan, and of course dia akan mengganggu pengajian pelajar tersebut. Sepatutnya dia boleh, mungkin dia boleh tamat sama dengan kawan-kawan. Dia akan repeat. Yes, dia akan repeat. Dia kena rehat dulu 1 semester because of the mistakes yang dah dibuat tu, and then later on baru sambung semula. Mungkin masa tu motivation dah lain kan. Jadi saya menasihatkan adik-adik lah, saya panggil adik-adik di luar sana, untuk kita belajar, ikhlaskan hati, and whatever that you learn, ilmu yang kita dapat daripada para pensyarah tu, gunakan sebaiknya. Because if you already try your best, kita tunjukkan dalam peperiksaan atau penilaian tersebut, whatever the result tu kita tawarkan sebab kita dah cuba. Dia tak perlu melibatkan yang tak best macam ni lah. Kita kena jujur lah dengan yes, betul. Sebab peperiksaan tu dia tak menentukan who or what you will become in the future kan. So dia tidak habis di situ sahajalah peperiksaan tu. Yes, betul. So seterusnya, kita tahu semenjak COVID-19 yang lepas, peperiksaan akhir ni atau final exam dijalankan secara
maya pun secara online. Jadi apakah mungkin ada peraturan wajib yang student kena ikut sewaktu online? Okey. Untuk kita panggil peperiksaan akhir secara dalam talian ataupun kita panggil penilaian akhir dalam talian ni, tak kisahlah penilaian akhir ataupun mungkin your final test ke, semua kita conduct online kan, sebab since COVID-19 everything was conducted online. Jadi dari segi rules and regulations tu mungkinlah dia tidak sama macam masa kita sama macam pergi kita peperiksaan fizikal, di mana memang ada pengawas peperiksaan, ada yang memantau kita. So pelajar lebih dikawal lah kalau secara fizikal. Tapi kalau masa dalam online ni, pelajar berada di mana-mana, di kediaman masing-masing. So dia sebenarnya lebih kepada nilai kejujuran dan integriti pelajar itu sendiri ketika mengambil peperiksaan tersebut. So walaupun dia online, tapi sekiranya arahan pensyarah mengatakan boleh dijalankan secara open book test, itu go ahead, you are allowed to open the book or you refer your notes untuk menjawab soalan. Tapi sekiranya tidak, kita pelajar itu sendirilah ada nilai integriti, ambil peperiksaan itu dengan jujurnya. Whatever yang you need, you buat. So tidak perlulah berlaku ada discussion di belakang, begitu dan sebagainya. Walaupun pensyarah mungkin tak nampak, tapi whatever it is yang you buat tu, dia akan reflect dalam masa hadapan nanti. So kita cannot say much anything on online ni. Tapi cuma kalau you mungkin bagi pelajar yang kita panggil baru nak cuba-cuba ni, kadang-kadang dia mungkin dia tidak meniru tidak berlaku dalam peperiksaan sahaja, boleh berlaku dalam nota, share nota dengan kawan, tukar nama je. That one, pensyarah-pensyarah anda pun semua pensyarah-pensyarah yang berpengalaman, ada beberapa tahun mengajar, so they can detect kalau ada similarities, sama tu dalam setiap tugasan. So I think fikir balik lah kalau nak cuba-cuba ni. Sebab saya perasan juga waktu yang first kita PKP tu, Yes. Online punya final exam, kadang ada isi, student kena isi academic integrity. Yes, ikrar integriti pelajar. Betul. Dia sebenarnya betul, setiap kod khusus yang dia ambil, pelajar kena buat macam deklarasi. Dia macam pledge lah yang dia akan ada integriti, maksudnya tidak akan meniru dan sebagainya. So actually itu adalah inisiatif yang diambil oleh pihak universiti sendiri, dari pihak bahagian akademik, so that pelajar dan juga pensyarah mereka dah pledge dari segi akademiknya untuk tidak membuat kesalahan-kesalahan tersebut lah, so that akan lebih telus dan jujur dalam menjawab peperiksaan dan sebagainya. Betul, sebab adalah sekarang student kadang buka Google, open book test boleh buka Google, sebab lecturer pun benarkan. Jadi berdasarkan apa yang Cik Ada cakap tadi, so apakah antara cabaran yang pihak HCA kena buat untuk memastikan para pelajar tu dia tak meniru dalam final exam? Okey, kalau nak cakap dengan masa untuk peperiksaan yang online ni, I think cabaran ni lebih kepada pihak pensyarah, sebab pensyarah yang perlu deal terus dengan pelajar. Sekiranya pelajar ini didapati meniru ataupun ada buat plagiarism ke untuk tugasan dan assignment dan sebagainya, so I think cabaran tu lebih kepada pihak para pensyarah lah. So kalau kita angkat pelajar macam ni, tapi kadang-kadang kita faham pensyarah ni dia bukanlah nak menghukum tapi nak membantu pelajar. So sometimes the students are given a second chance. Okay, kalau awak tertangkap benda-benda macam ni, mungkin pensyarah akan ada budi bicara lagi untuk bagi awak retest ataupun buat semula assessment tersebut, because kita tak nak punish student macam tu saja kan. Tapi kalau in terms peranan di pihak unit pelayanan akademik sendiri, kami lebih kepada perusahaan peperiksaan yang secara fizikal lah, bersemuka, whereby kita pun sentiasa memerah otak juga lah. Kita nak cari cara-cara dan strategi macam mana kita nak deal dengan kes-kes macam ni lah. Contohnya kalau ada kes meniru, apa puncanya, what inisiatif yang kita boleh come up, so that kes macam ni akan berkurangan lah. Sebab kita bukan saja, because we produce a lot of graduan daripada UiTM, but at the same time kita tak nak produce graduan yang tidak berkualiti.
Kita bukan setakat kejar figure, but we also wanted to produce graduan yang berkualiti yang juga jujur dan amanah. Itu yang paling penting lah actually. Kiranya macam kalau student tu dia ada masalah internet connection, Betul. pensyarah akan bagi lagi second kali kedua lah untuk dia orang jawab. Itu memang masa PKP dulu, we did a lot of that daripada pensyarah pun sebab masa tu masa mula-mula PKP dia memang belum ada satu garis panduan khas yang mengatakan boleh buat macam ni sekiranya berlaku tak ada internet dan sebagainya. So kebanyakannya berlaku atas dasar budi bicara pensyarah itu sendiri untuk membantu pelajar. Kita faham sebab semasa tu memang pelajar di tempat masing-masing, ada yang dekat kawasan pedalaman dan sebagainya, internet tak ada yang duduk tepi jalan, tak ada internet, yes. So itu usaha daripada pelajar sendiri. So the rest pensyarah dia nak tolerate with it, nak bantu pelajar. So those are the things yang pensyarah buat untuk bantu pelajar. Mungkin dia boleh hantar soalan dari WhatsApp je, Yes, lepas tu hantar betul. dari WhatsApp juga. Sebab macam saya juga lecturer sebelum ni dia bagi soalan untuk kita orang dari WhatsApp. Lepas tu kita orang kena email. Takut kalau buat ujian melalui visual ke, dia tiba-tiba internet tak stable. Jadi seterusnya, apakah mungkin insiden sepanjang Cik Alia bertugas untuk menguruskan pengurusan dalam peperiksaan akhir? Okay. Kalau untuk peperiksaan akhir, sebab kalau online ni memang tak adil lah, sebab saya tak berurusan secara langsung dengan pelajar sebab itu peperiksaan secara online. Tapi kalau yang secara fizikal dulu sebelum pandemik, adalah few, tak nak cakap kes aneh ataupun pelik tu tak juga, cuma kalau yang menjadi hari tu interesting adalah apabila berlaku kes-kes yang tidak diingini lah, seperti kalau ada berlaku kes peniruan ke, suspek meniru dan sebagainya. Dewan dia tak adalah interesting. Kita lagipun kita kalau boleh tak nak, kita elakkan lah, kita tak nak berlaku macam tu. Dan ada yang bagi saya yang so far yang saya ingat, kalau ada yang pelik-pelik tu pernah berlaku, seperti saudari sendiri kalau pernah menjalani peperiksaan secara fizikal, sebab kalau macam seperti adik-adik sudah maklum, kalau dah masuk dewan peperiksaan tu 30 minit pertama memang bermula paper tu tak boleh keluar kan. Kalau dah 30 minit terakhir pun tak boleh keluar daripada dewan. Yes, so saya rasa masa tu sebab saya tidak terlibat untuk mengawas, tapi saya sebab saya ketua unit exam, so I have to go to dewan untuk tengoklah perjalanan proses peperiksaan tersebut. So saya akan tengok ketua pengawas semua menjalankan tugas. So ada this one student, rasanya peperiksaan baru bermula 30 minit, tak sampai 1 jam, tapi dia dah keluar. Maksudnya dia, I don't know whether dia give up ke, dia tak tahu nak jawab apa, dia betul-betul habis paper tu. So dia keluar dewan after 30 minit. After 30 minit tu dia dah keluar. Jadi dibenarkan keluar terus? Dia boleh, tak ada masalah sebab dia dah lepas 30 minit yang pertama tu. So tapi dia jadi macam wow lah antara kawan-kawan. Yes, it's either dia siap cepat ataupun dia tak siap langsung. That one is yang saya ingat lah. Jadi adakah pelajar dia orang tidak dibenarkan untuk masuk ke dewan kalau dia orang tak patuh pada saksian itu? Okey, dari segi saksian pendiri ni, dia adalah antara beberapa perkara yang perlu pelajar ingatlah sebelum menghadiri peperiksaan secara fizikal. Mungkin saya boleh ambil kesempatan ni sebab I'm sure ada adik-adik di luar sana yang masuk UiTM sewaktu pandemik. So of course ada yang saya rasa baru mungkin semester ni baru menjejakkan kaki ke kampus, ataupun yang baru-baru yang langsung tak pernah ada pengalaman masuk dewan peperiksaan, ambil exam secara physically. So saya ambil peluang ini nak bagi tahulah kalau macam saksian pendiri tu, bila kita attend dia, walaupun kita tak pergi peperiksaan pun, di mana-mana kita berada dalam kawasan kampus, actually kita kena patuh saksian pendiri pelajar lah. So apatah lagi kita nak ambil peperiksaan akhir, sebab dia mungkin dia tak check. Dia mungkin kadang-kadang kalau nasib adik-adik bagus, okey lah. Kadang-kadang kita ada abang-abang polis bantuan kita yang bertugas ataupun staff-staff yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga saksian rupa diri pelajar ni, dia akan tunggu depan dewan peperiksaan. So
kalau kena lah. Itu nasib lah. Yes, so Dia kalau ada. boleh kita macam tak adalah nak suruh adik-adik semua pakai blazer, pakai full tie pergi dewan, tak lah. But at least you patuh, kalau you nak casual pun you patuh Sasana Rupa Diri punya etika sebelum masuk ke Dewan Peperiksaan. Satu lagi bukannya apa, Dewan tu sejuk. Itu satu. Kadang-kadang kita tengok pelajar datang mungkin ada yang tengah pendek. Kalau yang hoodie tu pun saya rasa kalau setakat nak tahan sejuk tu okey. Kadang-kadang hoodie tu dah macam saya tengok nak pergi mall. Kadang-kadang kita risau juga sebab bila hoodie besar macam-macam masuk dalam tu. Tak nampak muka dan sebagainya. Especially rambut lah, attire kena jagalah sebab kita tak nak disebabkan kita dah pelajar dah ready nak ambil exam, tiba-tiba disebabkan Sasana Rupa Diri tak boleh masuk di tuan. Yes. Jadi kita tahu sekarang mungkin ada certain student yang akan kembali ke kampus untuk ambil dia orang punya final exam. Betul. Mungkin ada juga yang online. Jadi kalau dia orang fizikal, mungkin Cik Alia boleh berikan sedikit pesanan lah kepada pelajar yang akan masuk ke kampus untuk menghadiri final exam ni. So, apakah antara dokumen wajib yang diorang kena bawa? Alright, okay. Pesanan saya simple saja untuk rujukan adik-adik semua sebelum, especially yang for those yang terlibat dengan peperiksaan secara fizikal lah. Kalau yang online ni kita rasa tak ada masalah sangat. Kalau yang fizikal ni, because you have to be there, you have to be present at the place. So bagi saya sebelum peperiksaan itu sendiri, make sure adik-adik semua telah melakukan proses-proses melibatkan pendaftaran khusus tu secara menyeluruh. Maksudnya kalau daripada awal semester dah daftar kursus, dah buat validasi. So of course bila dah nak duduk peperiksaan nanti, the most important document that you need to have and you need to bring pergi ke dewan adalah slip menduduki peperiksaan. Itu adalah macam kalau nak pergi tengok wayang, awak kena ada tiket wayang. So kalau macam awak nak pergi duduk ambil exam, awak kena ada slip menduduki peperiksaan. So the most important document before you masuk dewan peperiksaan adalah slip menduduki peperiksaan. Dalam tu ada tertera kursus-kursus yang telah didaftarkan untuk semester itu. Make sure kursus betul, nama kumpulan pun betul. Sebab kadang-kadang ada pelajar daripada dia buat validasi, semua betul dia kata. Tapi bila dia cetak slip tu, kumpulan saya salah lah cik tu. Maksud dia satu semester tu belajar, kumpulan salah rupanya. Dia lain. Yes, betul. So you need to be alert lah. Sekiranya segala informasi dalam slip tersebut adalah betul, then please bring along your student ID. Student ID tu macam you punya IC lah dekat UiTM ni. These two documents untuk pergi ke dewan ataupun bilik peperiksaan sebelum you menjalani peperiksaan lah. Itu adalah preparation sebelum you masuk ke dewan. Dan apabila dalam masa yang sama, yang ini selalu jugalah saya kesihankan kepada pelajar. Satu, kadang-kadang dia terlupa slip. Kalau duduk college tak apa, saya suruh dia balik college. Saya akan suruh dia balik college, ambil slip, tahu-tahu ambil student ID. Kalau tak pun, itu kalau lupa dua benda ni tak apa. Kadang-kadang yang ni, yang kalau awak tanya soalan tadi, yang apa yang tak boleh lupakan, there's one case. Student ini dia adalah pelajar extend dia pelajar extend di mana dia tersalah lihat jadual waktu exam yang sepatutnya dia ambil pagi, diingatkan petang. So she missed that one. Dia tinggal satu paper sahaja lagi. So keadaan itu sangat-sangat dia menangis depan bilik saya, whereby I cannot do anything. So ada paper pun dah lepas. Obviously saya tak boleh bagi dia receipt lah kan, so itu final exam. So perkara-perkara macam ni akan menjadi satu kekesalan bagi pelajar tersebut lah. So I hope it doesn't happen to adik-adik di luar sana. So please dapat jadual waktu daripada pihak pensyarah tu. Sebab sekarang ni bukan setakat jadual waktu daripada para pensyarah. Dalam student portal pun kita dah boleh semak kan, ikut ID ataupun ikut kod khusus. Semak, I think kalau sebelum minggu study week ni dah good enough for you to prepare awal lah. Sedekat slip yang menduduki peperiksaan tadi tu, dah boleh catat siap-siap dekat kolom kat tepi tu kan. Tepi ujung sekali. Yes, tarikh berapa bulan, pukul berapa. Jangan tarikh betul masa salah. Okay. Lepas tu Cik Alia saya nak tanya, kan sebelum ni lah, macam kawan-kawan saya juga ada tanya, cakap exit survey, entrance survey, exit survey dengan SUFO ni, yes, dia akan efek akan pada affect
final exam Yes, sekali kan? dia Kalau sebenarnya lupa. entrance dan exit ni sebenarnya nak tengok. Dia kita nak kata dia tak wajib, tidak juga. Sebenarnya dia kena isi sebab kita pihak universiti dia nak tengok masa masuk ambil mula-mula kod tu apa yang tahap pemahaman pelajar terhadap kod khusus tersebut, dengan bila dah habis semester whether ada improvement ke, faham ke tidak apa yang dia belajar. Yes, betul. So SUFO pula, ni yang ni banyak selalu pelajar tertinggal kan. Dia tanya wajib ke Betul. tak nak isi, alamak aku lupa lah. Tapi SUFO, if you forget to fill in, sebab SUFO ni penilaian pelajar terhadap pensyarah itu sendiri dan segala fasiliti bilik kuliah dan sebagainya lah. Kalau you lupa isi, dia akan affect sebab dia boleh detect and student tak boleh view examination result. Sama macam kalau kita tak bayar. Sama macam tak bayar bil, betul. Kalau macam sebelum ni kita ada kelonggaran di mana result student boleh bayar yuran tu sebelum result rasmi keluar kan. Sama juga macam semester ni, tapi saya harapkanlah especially yang terlibat dengan peperiksaan bersemuka yang ada kod fizikal yang kena duduk dekat dewan exam, ambil exam ni, kalau you tak bayar lagi, bayarlah. Sebab takut apa, you tak boleh print out you punya slip peperiksaan, which is your tiket nak masuk dewan lah. Itu dia nasihat saya lah. Selain daripada your slip examination ID, and also masuk dewan tu, sebab sekarang ni dia ada berbeza sikit lah daripada dengan dulu. Kalau dulu mungkin kita boleh forbid student untuk bawa handphone ataupun barang-barang yang berharga masuk dewan. Sebab kita di unit pilihan akademik, we do provide macam satu pouch ziplock bag for students to keep their belongings inside lah. So kita nak mengurangkan juga kes-kes tidur-tidur ni. Jadi apa-apa yang handphone, electronic devices yang dibawa masuk seperti handphone, masuk dalam pouch tersebut. And I believe sekarang bukan setakat handphone, we do have smartwatch kan. So student sekarang bijak dia lain. So even smartwatch apa, kita akan minta nanti untuk buka and letak dalam pouch lah. So I think benda-benda yang tak necessary, bukan keperluan peperiksaan tu, sama ada you tak bawa langsung atau kalau you bawa, kita suruh simpan. The most important thing is your stationaries, your student ID and your slip exam. Itu yang paling penting lah, yang saya lupa diri sebelum nak masuk exam. Kalau IC pun wajib ke tak sebenarnya? IC tu sebenarnya dengan ketiadaan student ID. Kalau dia orang bawa dua-dua, Itu boleh. Dia letak semua tu atas meja and pengawas petugas akan check lah one by one together with you akan fill in, nanti ada slip kehadiran kan. Benda-benda macam tu lah. So I think adik-adik yang mungkin baru nanti yang baru nak merasa exam secara fizikal, dia akan melalui tersebut lah. But don't worry, sebab semua examination regulation ni dia ada dipaparkan dalam you punya skrip buku jawapan tu kan. Ada tertera kat situ, and even dekat depan pintu masuk dewan pun ada juga, and ketua pengawas sendiri akan bacakan peraturan-peraturan tersebut. jadi sangat menarik lah perkongsian Cik Alia tentang final exam ni, sebab yalah dulu kan exam secara online, jadi macam sekarang dah boleh masuk ke campus, so mungkin para pelajar akan lebih excited lah dia orang nak masuk. Dia mungkin sebab semester ni kita baru maybe program by program yang ada bersemuka. Maybe upcoming semester kita tahu kalau 100% semua balik macam pada asal kan, duduk semua examination secara full. Cuma saya nak pesan adik-adik sekalian, selamat maju jaya lah untuk peperiksaan akhir yang akan datang, whether you are doing it online ataupun secara fizikal. Dua-dua pun jalanilah secara jujur dan penuh integriti, and also supaya ilmu yang kita dapat daripada pensyarah tu dia lebih berkat lah. So kita nak bawa sampai ke masa depan kan. Itu satu. And then bila dah habis exam tu, dia memang lah kan sebab dah habis exam. But don't forget about your result. Bila dah dapat result nanti, masa tu bagi mungkin adik-adik yang keputusan tidak berapa memuaskan dan sebagainya, sebab untuk pelajar-pelajar yang mungkin tahun akhir affected lah, kalau result tak bagus dan sebagainya, we do have rayuan meneruskan pengajian, peperiksaan khas, rayuan semak semula. I think untuk pelajar yang tahun akhir ni, they need to know lah, they need to know more apa term tersebut. Sekiranya kita tak minta, tapi kalau ada yang terkandas, sepatutnya boleh grade tapi ada terkandas, mereka layak untuk ambil peperiksaan akhir, untuk appeal kalau terdismiss kan, kita tak minta. But at least they do know about this, supaya kalau tak sure,
you can contact us further. Tapi jangan you sangka you dismiss, you terus berhenti situ saja, padahal boleh tamat. So anything yang tak sure, tak pasti tu boleh contact kami lah. Okay, jadi terima kasih Cik Alia Sama-sama. untuk kita punya perkongsian Pita Podcast pada episod kali ini. Jadi para penonton semua diharapkan agar perkongsian yang dibuat oleh Cik Alia sangat memberi manfaat kepada kalian semua. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe video ini. Bye!